Assalamualaikum, hai anak-anak sekalian, bertemu kembali dalam channel cikgu. Kali ini akan jelaskan ya di 2.3.1 lulu hawa kimia, yang mana lulu hawa kimia ini merujuk kepada proses penguraian dan pereputan ya. Ingat ya, proses penguraian dan pereputan batuan secara in situ. In situ tu maksudnya di situ ya, oleh agen lulu hawa, iaitu unsur-unsur cuaca dan iklim dan juga gas ya, seperti karbon dioksida dan oksigen yang mengubah komposisi kimia dan mineralogi batuan ya. Jadi amat mudah untuk mengingati apakah yang dimaksudkan dengan lulu hawa kimia. Okey, anak-anak sekalian, terdapat 5 proses lulu hawa kimia ya. Okey, yang pertama ialah proses larutan ya. Proses larutan. Yang kedua ialah proses hidrolisis. Yang ketiga, proses penghidratan. Yang keempat ialah proses pengoksidaan. Dan yang terakhir ialah proses pengkarbonan ya. Jadi terdapat 5 proses lulu hawa kimia ya. 5 proses lulu hawa kimia yang anak-anak kena ingat ya. Untuk menjawab contoh soalannya ialah jelaskan 3 proses lulu hawa kimia yang berlaku di kawasan tropika lembap. Jadi kalau soalannya meminta 3, maka anak-anak boleh memilih ya, antara 5 proses tersebut, pilih 3 yang anak-anak selesa untuk menghurainya dengan lebih baik. Okey, anak-anak sekalian, proses pertama dalam lulu hawa kimia ialah proses larutan ya. Jadi bila sebut larut, tentu ya cikgu percaya anak-anak pernah menyediakan air teh ya, yang dicampurkan dengan gula, yang mana apabila anak-anak kacau, gula tersebut akan terlarut dalam air ya. Jadi proses larutan juga sama ya. Jadi proses larutan berlaku apabila air bertindak balas ke atas mineral batuan ya. Air bertindak balas ke atas mineral batuan yang mudah larut seperti natrium klorida, kalsium dan magnesium. Jadi, mineral ini akan terlarut dan tersingkir daripada jisim asalnya dalam bentuk larutan ya. Jadi, kalau anak-anak boleh perhatikan ya, contoh bentuk muka bumi yang terhasil apabila proses larutan ini berlaku ialah honeycomb ya, yang terdapat di Taman Negara Bako. Okey, gambar cikgu tunjukkan tersebut ialah terdapatnya lubang-lubang yang mana pada asalnya dalam lubang ini mungkin terdapat natrium klorida, kalsium dan magnesium yang akhirnya terlarut apabila bertindak balas ya. Apabila air bertindak balas dengan mineral tersebut ya, lalu meninggalkan bentuk batuan yang berlubang ya, yang mana batuan ini mudah reput dan lemah ya. Ini proses larutan. Okey, anak-anak sekalian, seterusnya ialah proses hidrolisis ya. Jadi proses hidrolisis ini yang cikgu telah warnakan yang merah ya, hidro, supaya anak-anak lebih ingat ya bahawa hidro itu ialah air ya. Jadi proses hidrolisis ini berlaku anak-anak sekalian disebabkan oleh ya tindak balas ion hidroksil ya, atau ion hidrogen yang terdapat dalam air hujan ya, dengan ion mineral dalam batuan. Contohnya ialah fosfor yang terdapat dalam batuan akan berubah menjadi tanah liat apabila fosfor diurai oleh air melalui proses hidrolisis ya. Bermaksud fosfor akan diurai oleh air. Jadi fosfor akan berubah ya menjadi mineral yang baru. Contohnya ialah akan berubah menjadi kaolin atau tanah liat yang berwarna putih, yang mana kita guna untuk membuat tembikar ya. Jadi inilah proses hidrolisis. Ingat ya anak-anak, bila hidrolisis melibatkan air ya.
air, ya, mengurai mineral dalam batuan. Okay, seterusnya anak-anak sekalian ialah proses penghidratan, ya, iaitu proses yang berlaku apabila, ya, terdapat penambahan air, ya, penambahan air kepada mineral dalam batuan. Ingat, ya, penambahan air kepada mineral dalam batuan yang menyebabkan mineral tersebut mengalami tegangan dan pengembangan. Ya, mineral tersebut mengalami tegangan dan pengembangan. Contoh, ya, contoh ferrum oksida. Ferrum oksida akan menyerap air menjadi ferrum hidroksida. Atau contoh lain ialah hematit merah bertukar menjadi limonit kuning. Dan rumusnya cikgu dah sertakan di bawah, ya, iaitu hematit merah bertukar menjadi limonit kuning, ya, iaitu 2FeO2 campur 3H2O akan menghasilkan 2FeO2 3H2O. Ya, itu ialah limonit kuning. Okey, seterusnya ialah proses pengoksidaan, ya. Bila sebut pengoksidaan, anak-anak kena ingat, ya, proses ataupun hero-nya ialah oksigen, ya. Di mana melalui proses pengoksidaan ini, apabila berlaku tindak balas oksigen, ya, dengan mineral yang terdapat dalam batuan, ya, menyebabkan mineral tersebut teroksida, ya. Itu apa dia tadi? Oksigen yang terdapat di atmosfera atau dalam air akan bertindak balas dengan mineral yang terdapat dalam batuan, ya. Contohnya ialah ferrum, ya, ferrum atau besi menjadi ferrum oksida dan bertukar warna kepada perang, ya, bermaksud besi tersebut ataupun ferrum tersebut telah pun menjadi berkarat, ya, menjadi berkarat dan warnanya menjadi perang. Jadi batuan yang mengandungi ferrum ini yang mengalami pengoksidaan akan menjadi lemah dan mereput, ya, dan akhirnya boleh membentuk tanah laterite, ya. Sebab itulah tanah, ya, di kawasan tanah tinggi warnanya adalah perang, ya. Jadi rumusnya ialah 4Fe campur 3O2 akan menghasilkan 2FeO2 ataupun ferrum yang paling senang nak ingat, ya. Ferrum campur oksigen akan menghasilkan ferrum oksida. Ini proses pengoksidaan, ya, anak sekalian. Seterusnya yang terakhir, ya, anak-anak sekalian, dalam proses seluruh hawa kimia ini ialah proses pengkarbonan. Bila sebut pengkarbonan, tentu saja karbon yang akan memainkan peranannya, iaitu proses ini melibatkan tindak balas, ya, antara asid lemah dengan kalsium karbonat, ya. Dari mana datangnya asid lemah ini, ya? Jadi asid ini iaitu contohnya ialah air, ya, H2O akan bertemu dengan karbon dioksida dalam atmosfera, ya. Lalu membentuk asid karbonik lemah iaitu air hujan, ya, air hujan yang berasid, ya. Okey, jadi apabila berlakunya asid karbonik ini, ya, asid karbonik ini pula jatuh ke kawasan, ya, yang terdapatnya kalsium karbonat, ya. Kalsium karbonat ni anak-anak sekalian adalah batu kapur. Lalu akan menghasilkan kalsium bikarbonat, ya. Kalsium bikarbonat yang telah pun larut, ya, yang telah pun larut, ya. Okey, jadi hasil pemendapan larutan ini akan menyebabkan terbentuklah pandan darat khas seperti gua, stalaktit, stalagmit, tiang kalsit dan doling, ya. Okey, ini adalah bentuk muka bumi yang terdapat di
batu kapur ya, di Pandan Darat Batu Kapur itu stalaktit. Tiang kalsit. Ya, tiang kalsit ni anak-anak sekalian ialah cantuman daripada stalaktit dan juga stalagmit ya, akan membentuk tiang kalsit. Okay, ini ialah contoh ya. Terdapat banyak lagi contoh-contoh di kawasan batu kapur atau Pandan Darat khas ni hasil daripada proses pengkarbonan. Jadi cikgu harap anak-anak dah faham ya mengenai 5 proses luluh hawa kimia ya. Jadi cikgu akan berhenti di sini dan akan sambung dalam video cikgu yang akan datang. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share bersama dengan kawan-kawan agar ilmu ini bermanfaat untuk semua ya. Contohnya untuk menjawab soalan geografi nanti. Bye comel-comel.